Okey. Ini Abu Syurah. Mana tu? Main. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lil iman wal islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada petang ini kita dapat lagi bersama-sama dalam Akademik Tarbawi dalam rangka untuk kita saling melengkapi antara satu sama lain, menambah ilmu, meningkatkan kefahaman. Samping itu kita mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar, penonton yang dirahmati Allah sekalian, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada petang ini kita sambung lagi perkongsian kita berkaitan tentang satu tajuk, iaitu Ghulamud Da'wah. Daripada satu buku yang dikarang oleh Ustaz Hisham Saqar, iaitu Ghulamud Da'wah, iaitu berkenaan dengan hadis Sahih Muslim menceritakan tentang kisah Ashabul Ukhdud was-sahir wal-rahib wal-ghulam. Hadis Sahih Muslim ini yang berbunyi, sambung, fakana iza ata as-sahir marra bir-rahib wa qa'ada ilaihi فإذا أتى الساهر ضربه فشكى ذلك إلى الراهب فقال إذا خشيت الساهر فقل حبسني أهلي وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساهر. Maksud hadis, setiap kali ghulam mendatangi ahli sihir, dia akan melalui rahib dan bertemu dengannya. Apabila dia mendatangi ahli sihir, maka dia dipukul. Lalu dia mengadu perkara tersebut kepada rahib. Rahib menjawab, apabila kamu takut kepada ahli sihir, maka katakanlah, keluargaku menyebabkan aku terlewat. Apabila kamu takut kepada keluargamu, maka jawablah ahli sihir, menyebabkan aku pulang lewat. Baik. Jadi hadis ni dia menyatakan, ketika mana minggu lepas kita telah menceritakan bagaimana ghulam dia mempelajari sihir. Dalam perjalanan dia belajar sihir, pergi menuntut ilmu sihir, dia singgah di rumah rahib. Jadi oleh itu, ahli sihir ni dia bagi masa untuk menuntut ilmu itu, tapi dia sampai lambat. Oleh kerana lambat, dia dipukul kerana tak mematuhi masa yang telah ditetapkan. Begitu juga apabila dia pulang daripada menuntut ilmu sihir, sampai ke rumah ahli keluarga dia, ahli keluarga dia pula marah dan memukul kerana dia balik lambat.
Jadi dia mengadu kepada rahib tentang apa yang berlaku. Jadi ghulam ni dia mengadu kepada rahib apa yang berlaku. Maka seorang murabbi, rahib ni seorang murabbi, dia mengambil cakna dan mencari jalan penyelesaian. Baik, daripada buku yang dikarang oleh Ustaz Hisham ini, apa yang kita boleh ambil daripada hadis ini, rangkap hadis yang dibacakan tadi ini? Yang pertama, mad'u hendaklah bersabar ketika menuntut ilmu. Bersabar lantaran panjangnya tempoh tarbiyah. Bersungguh-sungguh dan sanggup bersusah payah. Sentiasa mendampingi mereka yang sepatutnya didampingi, sebagaimana yang dilakukan oleh ghulam terhadap rahib. Jadi, yang pertama kita boleh ambil daripada hadis, rangkap hadis ini, dia kata, mad'u hendaklah bersabar ketika menuntut ilmu. Mad'u hendaklah bersabar ketika menuntut ilmu. Jadi sabar ni penting dalam menuntut ilmu. Dan panjang. Untuk ilmu ni panjang. Kerana tempoh tarbiyah ini dia memerlukan masa yang panjang. Yang perlu kepada kesungguhan. Sanggup bersusah payah. Jadi sanggup bersusah payah. Sentiasa mendampingi mereka yang sepatutnya didampingi. Jadi kita nak kena sentiasa mendampingi yang sepatutnya kita dampingi, sebagaimana yang dilakukan oleh ghulam terhadap rahib. Dia telah berjumpa dengan rahib sebanyak 2 kali sehari yang menyebabkan kelewatannya. Jadi kita tengok bagaimana kesungguhan ghulam ini berjumpa dengan rahib tu. Kalau kita tengok, sehari 2 kali dia jumpa ghulam tu. Sehari 2 kali dia jumpa ghulam tu. Jadi ini menunjukkan kepada kesungguhan ghulam itu dalam menuntut ilmu. Dalam hadis yang lain, Abu Umamah Al-Bahili meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, barang siapa yang membesar dalam keadaan menuntut ilmu dan beribadah sehingga dewasa, dan dia tetap dalam keadaan yang sama, Allah menulis untuknya pahala 70 orang yang benar, iaitu orang yang siddiq. Jadi barang siapa yang membesar dalam keadaan menuntut ilmu dan beribadah sehingga dewasa, dan dia tetap dalam keadaan yang sama, Allah menulis untuknya pahala 70 orang yang benar, iaitu yang siddiq. Jadi di sana, orang yang menuntut ilmu ini daripada kecil sampai ke besar, dalam keadaan masih lagi menuntut ilmu. Sehingga kita dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lah. Jadi beribadah dan juga beribadah. Jadi Allah tulis pahala di situ, iaitu menyamai 70 orang yang benar siddiq. Kita melihat bagaimana kesungguhan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ini. Antaranya kita melihat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abdul Bir, Jarir bin Hazim, dia menceritakan kepada kami. Jadi daripada Ibnu Abdul Bir, dia berkata Jarir bin Hazim menceritakan kepada kami bahawa Ibnu Abbas telah berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, aku masih muda.
Jadi Jarir bin Hazim ni dia cerita bahawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pada ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, dia ni masih muda. Jadi Ibnu Abbas berkata kepada seorang pemuda Ansar, "Wahai saudaraku, marilah bersamaku. Kita bertanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita belajar daripada mereka." Kita melihat bagaimana Ibnu Abbas bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu pada ketika itu. Jadi dia ajak saudara dia untuk menuntut ilmu. Pada waktu itu masih muda lagi. Jadi, apa jawab saudara dia tadi? "Pelik sungguh kamu ni, wahai Ibnu Abbas." Jadi saudara dia jawab, "Pelik sungguh kamu ni, wahai Ibnu Abbas. Apakah kamu berpandangan bahawa orang ramai akan mendatangi kamu, sedangkan di atas muka bumi ini terdapat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang kamu lihat?" Jadi saudara yang diajak tadi dia kata, "Kamu ni nanti orang mari tanya kamu ke?" Tak. Sedangkan para sahabat senior-senior tu ramai lagi, dan sahabat ni ramai lagi. Jadi tak rasa Ibnu Abbas ni dia rasa nanti suatu hari nanti baru dia nak ruang untuk bertanya. Jadi Ibnu Abbas berkata, "Aku tidak pedulikan kata-katanya itu. Aku tetap dengan pendirianku dan mengambil ilmu daripada seorang sahabat selepas seorang." Jadi Ibnu Abbas ini tetap belajar daripada seorang sahabat dan seorang sahabat yang lain. Jadi Ibnu Abbas ini dia tetap mempelajari ilmu lah. Selagi mana sahabat tu ramai masih ada, maka dia bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. "Pada suatu hari, aku mendatangi seorang sahabat yang meriwayatkan hadis." Masih lagi Ibnu Abbas, dia menceritakan, "Aku mendapat tahu bahawa beliau mendengarnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku berbantalkan serbanku di muka pintu rumahnya. Angin pula menerbangkan debu-debu ke mukaku sehinggalah beliau keluar." Jadi kita melihat bagaimana kesungguhan Ibnu Abbas ini menuntut ilmu. Dia pergi rumah sahabat tu, dia tak ketuk pintu, dia tunggu sahabat tu keluar. Dia lapik serban dan dia tunggu di depan muka pintu rumah sahabat tu. Maka apabila beliau keluar, beliau berkata, "Wahai sepupu Rasulullah, kenapa kamu melakukan perkara ini?" Aku menjawab, "Aku mendapat tahu bahawa engkau ada meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku mahu mendengarnya daripada kamu." Ibnu Abbas mencerita lagi. Sahabat itu berkata, "Mengapa kamu tidak mengutuskan seorang supaya aku datang berjumpa denganmu?" Aku menjawab, "Akulah yang sepatutnya datang berjumpa denganmu." Jadi sahabat yang Ibnu Abbas tunggu depan rumah tu kata, "Kamu suruhlah orang lain mari tanya, kenapa kamu sendiri?" Kan? Kata Ibnu Abbas kata, "Sepatutnya akulah yang datang sebab aku nak dapatkan hadis tersebut." Jadi selepas itu pemuda Ansar berjumpaku. Ketika itu para sahabat telah meninggal dan orang ramai mendatangiku. Beliau berkata, "Kamu lebih bijak daripadaku." Okey. Jadi apabila sampai satu zaman, para sahabat pun banyak yang dah pergi meninggalkan dunia ini. Jadi ketika itu saudara yang Ibnu Abbas ajak dia untuk menuntut ilmu tadi, baru dia kata, "Kamu lebih bijak daripada aku."
Jadi pada waktu itulah ramai orang datang berjumpa dengan Ibnu Abbas bertanyakan hal-hal tersebut. Ibnu Abdul Bir juga meriwayatkan daripada Malik bahawa beliau berkata, sesungguhnya ilmu tidak akan dapat dicapai sehinggalah penuntutnya merasai kepahitan, kefakiran. Jadi Malik ni berkata, sesungguhnya ilmu tidak akan dapat dicapai sehinggalah penuntutnya merasai kepahitan, kefakiran. Beliau menyebut kefakiran yang dihadapi oleh Rabi'ah. Jadi nak menuntut ilmu ni sehingga kan merasai rasa susahnya. Nak cerita di sini rasa susah menuntut ilmu itu. Cuba kita bayangkan zaman-zaman dululah, tok nenek moyang kita ke tok mak ayah kita lah, orang dulu. Nak sambung belajar tu kadang-kadang susah sehingga kan sanggup menjual tanah. Tak, sanggup jual tanah untuk berbelanja anak mereka ni menuntut ilmu. Maksudnya sehingga kan dia merasai bahawa periknya, susahnya untuk dalam menuntut ilmu ini. Jadi beliau menyebut kefakiran yang dihadapi oleh Rabi'ah. Sana dia menceritakan Rabi'ah dalam usahanya menuntut ilmu sehingga ke peringkat beliau menjual kayu atap rumahnya. Sehingga kan Rabi'ah ni nak menuntut ilmu, dia menjual kayu atap rumah dia. Jual kayu atap rumah demi menuntut ilmu. Ada lagi, sehingga ke peringkat beliau memakan buah kismis dan air buah kurma yang dijumpainya di tempat buangan sampah di Madinah. Jadi rasa susah gitu nak menuntut ilmu ini. Mungkin orang dulu, kalangan kita ni ada pengalaman dalam menuntut ilmu ini. Susahnya. Kadang saya pernah dengar mudir Ma'had At-Tarbiyah Islamiyah Ustaz Abdul Hadi hafizahullah. Dia cerita pengalaman dia berkongsi buku study masa study di UKM tu. Kan dia belajar sekali dengan Ustaz Omar. Ustaz Omar pun bekas mudir Ma'had At-Tarbiyah Al-Islamiyah. Dia cerita kepada saya dengar kongsi buku Ustaz Abdul Hadi lah. Ustaz Omar ni dia kata ada duit sikit. Jadi kalau Ustaz Omar tidur, jadi Ustaz Hadi masa itulah dia rujuk buku, baca. Jadi itu pengalaman kita kata barulah, nak kata baru lama tu, dah zaman 80-an, 70-an. Jadi kesungguhan dalam menuntut ilmu itu. Pengalaman datuk nenek moyang kita lah, kita kata mak ayah kita dalam menuntut ilmu ini sehingga kan bersusah payah. Jadi oleh itu kita nak rasakan bahawa generasi hari ini rasa mudah, selesa dan nak kena rasa bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu ini sehinggalah dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Penuntut ilmu juga semestinya ikhlas dan berniat baik dalam menuntut ilmu. Itu yang paling penting. Kita tuntut ilmu ini mesti ikhlas dan berniat baik dalam menuntut ilmu. Kalau tidak, segala usahanya tidak bermakna, bagaikan debu yang bertebangan. Imam Ghazali telah berkata ketika menasihati anak muridnya, "Wahai anak-anakku, berapa banyak malam yang kamu hidupkan dengan mengulang kaji ilmu dan membaca buku. Kamu menghalang dirimu daripada tidur. Aku tidak tahu apakah dorongan yang menyebabkan kamu bertindak demikian." Imam Ghazali sebut, dia nasihati kepada anak-anak murid dia, dia kata, "Wahai anak-anakku, berapa banyak malam yang kamu hidupkan dengan mengulang kaji ilmu dan baca buku. Setiap malam bangun, ulang kaji, baca buku. Kamu menghalang dirimu daripada tidur. Sanggup tak tidur.
Aku tidak tahu apakah dorongan yang menyebabkan kamu bertindak demikian. Sanggup tak tidur tu? Apa sebab dorongan dia tu? Sekiranya kerana tujuan duniawi, mencari saki bakinya, mendapatkan habuan di dunia dan berbangga-bangga terhadap kawan dan taulan, maka celakalah kamu. Celakalah kamu. Kalau sebab kita bangun malam untuk berjaya, nak mencari dunia semata-mata, nak mencari kedudukan, habuan dunia, nak berbangga dengan kawan-kawan, maka Imam Ghazali kata celakalah kamu. Sekiranya kamu bertujuan untuk menghidupkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menuntut ilmu ini, tujuan kita untuk menghidupkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperelokkan akhlak kamu, mendidik nafsu yang sentiasa menyuruh kepada kejahatan, maka beruntunglah kamu. Beruntunglah kamu. Jadi ini kita nak kita tanamkan kepada diri kita, anak-anak kita, keluarga, cucu-cucu kita, supaya kita menuntut ilmu ini untuk kita menghidupkan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak memperelokkan akhlak kita. Kita nak didik nafsu ni sentiasa menyuruh. Nak mendidik nafsu yang sentiasa menyuruh kepada kejahatan ni. Kita nak didik nafsu ni hok sentiasa duk suruh buat jahat ni. Kan? Jadi maka Imam Ghazali kata beruntunglah. Beruntunglah kamu. Jadi bagi siapa yang ingin mengenali dakwah dan jamaah, bagi sesiapa yang ingin mengenali dakwah dan jamaah, maka dia hendaklah bergaul dengan para pendokong dan pendakwahnya. Jadi kalau kita nak kenal dakwah dan jamaah, kita nak kena bergaul dengan para pendokong dan pendakwahnya. Kena usahalah cari. Dia hendaklah berbincang dan meminta penjelasan daripada mereka sehingga kebenaran jelas kepadanya. Dia tidak sepatutnya berpada dengan cerita-cerita yang didengarinya daripada sebarangan orang. Pembawanya pula tidak diketahui benar atau bohong, jahil dan sebagainya. Jadi sebab tu kita nak memilih murabbi ni ataupun pendidik ni, kita nak kena pilih betul-betul. Dahlah kita bersusah payah nak menuntut ilmu, tiba-tiba kita mendapat pembimbing yang menyeleweng, yang tidak mursyid, yang tidak mursyid. Jadi oleh itu kita nak kena betul-betul nak lihat, selidik, supaya kita boleh mencapai. Ada yang menuntut ilmu, ramai yang menuntut ilmu, tapi kadang-kadang ilmu itu membawa kepada kemudaratan, kesesatan. Jadi itu yang tidak mahu. Kita nak supaya dia membawa kepada syurga Allah Subhanahu wa taala, kebaikan. Sesungguhnya berusaha untuk mengetahui perkara sebenar dan kebenaran dalam apa-apa masalah adalah diwajibkan oleh syarak kepada setiap individu. Jadi kita dituntut untuk mencari kebenaran. Jadi sebab tu kita belajar nak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nak tahu yang mana yang patut kita buat, yang mana yang patut kita tinggalkan. Jadi nak kena belajarlah, nak kena usaha, nak kena belajar. Macam-macam hari ini isu-isu yang sehingga kan mendatangkan kepada pergaduhan. Sunnah, tidak sunnah dan sebagainya. Yang kedua, kita dapat perhatikan dalam petikan hadis ini bahawa beberapa kefahaman terhadap tarbiyah telah tersebar luas di dalam masyarakat, sekalipun mereka berada dalam kesesatan dan kekufuran. Jadi dalam hadis ni kita dapat tahu bahawa kefahaman terhadap tarbiyah telah tersebar luas di dalam masyarakat. Kita tengok daripada perjalanan cerita Ghulam tadi tu, di sana nak mencerita tarbiyah ini pendidikan lah. Kita kata pendidikan.
Walaupun kita kata dalam pendidikan tu adalah pendidikan kesesatan dan kekufuran, tapi di sana kita lihat ahli sihir ni dia memukul ghulam kerana kelewatan yang tidak beriltizam dengan waktu yang ditentukan. Itu pendidikan yang kita tengok bagaimana ahli sihir ni dia pukul ghulam tu sebab lewat mari. Di situ ada unsur pendidikan tentang disiplin masa. Walaupun kita lihat dalam suasana kesesatan masa tu, kekufuran dan kesesatan, tapi di sana ada tentang pendidikan, iaitu berkaitan tentang disiplin masa. Ahli sihir ni dia pukul ghulam tu. Dengan sebab dia mari lambat. Datang, lewat. Begitu juga dengan keluarganya ghulam. Begitu juga keluarga ghulam. Pergi sampai lambat, kena rotan oleh ahli sihir. Balik sampai rumah, lambat juga. Kena pukul pula daripada keluarga dia. Jadi di zaman kita ini juga kita dapati terdapat beberapa peraturan dan adat-adat umum di negara kafir. Mereka telah menghayatinya demi kebaikan masyarakat dan negara mereka. Sedangkan kita orang-orang Islam masih jauh untuk melaksanakannya. Ini menyebabkan ramai yang terfitnah, termasuklah anak-anak umat Islam. Jadi ini berlaku kepada negara orang-orang kafir. Kita tengok bagaimana mereka maju, bagaimana pendidikan anak-anak mereka. Sekarang kita umat Islam hari ini terabai ataupun terlalai, dibiarkan begitu saja. Jadi menjadi kewajipan kepada semua muslimin, terutamanya golongan da'i, mengambil berat semua aspek pentarbiahan akhlak dan tindak tanduk. Jadi oleh itu orang kafir pun tak menitik beratkan tentang disiplin hidup, masa. Antara contohnya, kemudian keluarga dia kenapa balik lambat ni, kan? Kita sekarang, kalau keluarga-keluarga yang mak ayah bekerja, anak-anak balik lewat malam pun tak kata apa, kan? Tak rasa bimbang. Adalah, maksudnya ada juga di kalangan kita ini yang biasa tidak boleh nak bagi nasihat kepada anak-anak, walaupun telah remaja sampai usia dewasa. Jadi selagi mana dia masih dalam tanggungjawab kita, kita mesti didik mereka. Jadi menjadi kewajipan kepada semua muslimin, terutamanya golongan da'i, mengambil berat semua aspek pentarbiahan akhlak dan tindak tanduk. Mereka semestinya menganggapnya sebagai bahagian asasi dan salah satu rukun tarbiyah. Begitu juga dalam masalah pembinaan peribadi muslim. Jadi tanggungjawab bersamalah. Bahkan yang bernama seorang pendakwah da'i ini lebih-lebih lagi lah. Dia nak kena didik diri dia, keluarga dia dan masyarakat tentang din Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Seperti mana yang ditunjukkan dalam hadis ini, dia mengambil berat dalam suatu perkara. Tapi kita dalam semua aspek kehidupan kita. Baik. Yang ketiga, pukulan yang diterima oleh ghulam adalah sebahagian daripada ujian dan cubaan. Ghulam ini, dia sampai lewat dekat ahli sihir ni, balik rumah pula, lewat juga, kena pukul pula, dua-dua kena pukul. Jadi nak anggapkan bahawa pukulan rotan ni sebagai ujian dan cubaan. Ia juga merupakan sebahagian daripada bentuk persediaan untuknya. Sebab nanti dia akan menghadapi cabaran dan ujian yang lebih besar lagi. Sebab apa dia kata kena rotan, kena pukul tu ujian? Nanti kita tengok. Mad'u semestinya sanggup mengorbankan waktu, tenaga dan harta demi mempelajari dakwah dan tarbiyah berdasarkan kefahamannya yang betul.
Setiap kali usaha yang dicurahkan lebih besar, maka hasilnya adalah lebih bermakna dan tarbiyah adalah lebih mendalam. Jadi kita lihat bagaimana rahib ini, dia mendidik ghulam ini, dia menghabiskan masa, tenaga untuk mendidik ghulam ini. Jadi oleh itu, di antara kewajipan da'i dan murabbi, apabila mad'u memberi kepercayaan kepada mereka, kita lihat ghulam ini sanggup berhenti rumah rahib 2 kali sehari. Sanggup kena rotan. Tak, dengan lambat. Sebab apa? Sebab nak belajar dengan rahib ni. Jadi oleh itu, seorang da'i, pendidik, dia nak kena perlu korbankan tak, masa dia, tenaga dia. Sebab apa? Sebab mad'u ni, orang yang diajak ini, dia sangat-sangat memerlukan. Sangat-sangat memerlukan. Jadi dia hendaklah mencurahkan tenaga untuk memahaminya dan sanggup menanggung kesusahan kerananya. Kita tidak semestinya tidak berasa kedekut untuk membelanjakan waktu dan segala yang kita miliki. Apabila dakwah memerlukannya, kita hendaklah sanggup menanggung kepedihan, keperitan dan keletihan dalam memperjuangkannya. Jadi maksudnya di sini, kita lihat bagaimana ghulam nak belajar dengan rahib, sanggup kena rotan ahli sihir itu dan keluarga dia. Jadi oleh itu rahib, sebagai murabbi, dia nak kena korbankan juga, habiskan tenaga dan masa dia untuk mendidik ghulam tu. Tak, kalau kita kata mad'u lah, kita kata mad'u ataupun mutarabbi ni. Jadi oleh itu kita nak bersungguh-sungguhlah dalam kita menggunakan masa dan tenaga kita untuk mendidik mutarabbi ataupun mad'u ini. Baik, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi yang terakhir, iaitu da'i yang bercirikan murabbi semestinya membezakan di antara aduan yang berbentuk meminta keuzuran dan meninggalkan tanggungjawab, dan aduan yang benar-benar ingin menjaga dakwah dan melapasi halangan yang membantut kerja dakwah. Jadi da'i yang bercirikan murabbi semestinya membezakan di antara aduan yang berbentuk meminta keuzuran dan meninggalkan tanggungjawab, dan aduan yang benar-benar ingin menjaga dakwah dan melepasi halangan membantu kerja dakwah. Jadi yang terakhir ni, kita lihat bagaimana ghulam dia mengadu kepada rahib tentang dia lewat. Apabila dia lewat, dia kena pukul. Jadi murabbi bagaimana nak menyelesaikan masalah? Adakah ghulam ini dia mengadu untuk tidak hadir belajar, tak cari alasan, ataupun murabbi ni dia bijak untuk menyelesaikan masalah mad'u ini. Itu. Jadi kedua-dua bentuk aduan ini tidak dapat dibezakan kecuali da'i yang cerdik, berpengalaman dan berfirasat. Jadi tidak murabbi dia ada pengalaman dan dia perlu kepada kecerdikan untuk menentukan aduan yang telah dikhabarkan oleh mad'u tadi yang diajak. Supaya jawapan ataupun penyelesaian masalah itu terdoronglah ataupun baik kan, baik. Jadi sidang pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian,
Jadi saya rasa sekadar itu saja untuk pertemuan kita pada petang ini berkaitan tentang ghulam, bersama dengan rahib ini. Jadi mudah-mudahan kita mendapat sedikitlah perkongsian bersama dengan apa yang disampaikan ini, dengan masa yang ada ini, untuk disambung pada minggu-minggu yang akan datang berkaitan tentang satu hadis ghulamud da'wah ini. Jadi terlebih dan terkurang saya memohon kemaafan terkasar bahasa. Jadi mudah-mudahan kita dapat sesuatulah pada petang ini yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah dan kurang daripada saya sendiri, semohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.